Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu tanah di Pahang ini, khususnya yang meletus di Raut, adalah merupakan satu isu yang terjadi selepas COVID-19 ini. Macam-macam Allah dah zahirkan. Isu judi meletus di Sungai Buloh. Sebenarnya Allah Ta'ala nak tunjuk banyak lagi premi-premi judi yang tak dikuatkuasakan dan telah buat operasi, yang gagal dicegah oleh pihak enforcement. Begitu juga dengan isu arak yang melibatkan pemandu mabuk. Juga kita dapat melihat kepincangan-kepincangan di dalam akta undang-undang dan sebagainya. Jadi isu yang berkait dengan tanah ini suka saya menarik perhatian, kerana saya baru saja membuat tinjauan sama pihak-pihak tertentu, dan kami mendapati bahawa isu 4,400 hektar tanah di Raut ini, di Sungai Ruan, Sungai Ruan dan Calit ini, yang melibatkan 111 pekebun peneroka, ini katakan peneroka tanah kerajaan ini, adalah salah satu saja benda yang terjadi yang Allah nak zahirkan. Sebab benda ni dah berlaku begitu lama. Begitu lama. Daripada maklumat sumber-sumber kita yang kita tinjau, sumber-sumber yang boleh dipercayai, kegiatan meneroka tanah-tanah kerajaan ini, sama ada yang dimiliki oleh Sultan atau dimiliki oleh kerajaan negeri atau dimiliki oleh Tanah Rizab Melayu dan seumpamanya, telah pun lama berlaku, hampir 50 tahun, daripada mula penerokaan balak-balak di hutan-hutan sehinggalah kepada melahirkan industri pertanian, termasuk rizab sungai, rizab jalan, lombong bijih, lombong emas, dan kawasan-kawasan yang dijadikan dengan berbagai-bagai projek. Dan sekarang ni tumpuan besar yang ditumpu untuk kerja-kerja menceroboh ini ditumpukan kepada 4 daerah di dalam negeri Pahang, iaitu daripada daerah Bentong, Raut, Cameron Highland dan juga Kuala Lipis. Dan benda ini bukan sedikit. Begitu juga di daerah-daerah lain. Kita difahamkan daripada sumber yang boleh dipercayai, anggaran tanah yang telah diteroka secara haram di negeri Pahang sejak 50 tahun yang lalu sehingga kini mencecah kepada 360,000 ekar. Dan anggaran di Raut saja sebenarnya, ini Sungai Calit apa semua ni kecil saja. 4,400 hektar, lebih kurang dalam 11,000 ekar. Tapi sebenarnya anggarannya hampir 20,000 ekar di Raut saja. Dan sebenarnya benda ini Allah nak zahirkan macam kes pendedahan isu judi juga. Sebab itu kita ucapkan tahniah kepada kerajaan negeri, kerana kepimpinan kerajaan negeri Pahang yang baru ini begitu alhamdulillah berani untuk membuat tindakan ini. Kalau tidak sebelum ini benda dah berlaku, tapi mungkin tidak ada keupayaan, kerana kita melihat kepincangan yang amat teruk di dalam sistem pentadbiran urus tanah, terutama sekali dalam urus enforcement, penguatkuasaan dalam menjaga penguatkuasaan tanah-tanah kerajaan. Dan perkara ini dah berlaku begitu lama dan terlalu ramai orang yang terlibat. Jadi sebab itu kita amat sedih kemuncak kepada perkara ini terjadi, ada pula membabitkan kepada pihak istana. Sebenarnya tak perlu memburukkan nama baik pihak istana, sebab pihak istana tak tahu maklumat-maklumat ini, kerana yang buat kerja ini di peringkat kerajaan-kerajaan, kepimpinan-kepimpinan yang terdahulu.
Jadi sebab itu bila terjadi perkara yang seperti ini, dalam syarikat Roya ini pun, Roya apa? Roya Durian, ya, pun banyak yang kita nampak syarikat itu diserahkan kepada bukan kaum Bumi Putera. Bahkan diberikan kepada, saya ingat saya ada berapa orang tauke berbangsa Cina dan seorang India. Dan di celah-celah itu ada nama kerabat diraja. Ini macam satu eksploitasi atau satu usaha cuba mempalitkan nama baik pihak istana. Jadi sebab itu saya menyeru kepada rakyat di Malaysia, khususnya di negeri Pahang, tolong jaga institusi sultan kita, raja kita, sebab ia adalah payung pada negeri. Dan juga sultan yang Datuk Agung adalah payung kepada negara. Jadi apapun, mereka ini tidak terlibat di dalam perkara ini, dan ini adalah permainan daripada tauke-tauke dan sedikit-sedikit yang saling rasuah-merasuah atau mungkin membahagi-bahagikan tanah-tanah dengan keran PSK dan sebagainya, dan memberikan projek demi projek, mengambilkan peluang sehingga ada tanah-tanah yang dijaga dan sebagainya bagi mendapatkan geran keuangan dan sebagainya. Jadi ini adalah kesilapan-kesilapan dari pemimpin yang terdahulu. Dan saya yakin, walaupun kerajaan negeri boleh bertindak tegas kepada pengusaha yang ada di raut ini, tetapi sebenarnya masih, kalau benda ini menang pun masih belum berjaya. Kerana ada ratusan ribu lagi tanah seluruh Pahang dikuasai dengan cara pengambilan seperti ini. Pencerobohan. Kadang-kadang strateginya mudah. Dia ambil kontan tanam pisang, tapi celah pisang dia tanam musang king. Bila tebang saja pisang, musang king dah besar. Jadi daripada tanaman kontan yang diminta, akhirnya menjadi tanaman kekal. Nampak? Sama juga buat lesen kelab malam, pusat hiburan. Kata nak buat pusat hiburan sahaja, rupanya dalam tu ada pakej lengkap. Ditambah lagi ada di situ judinya, ada di situ pelacurannya, ada di situ berbagai. Jadi di sini adalah modus operandi. Sebab itu kita melihat, kita tak mahu kerajaan negeri Pahang mengulangi kesilapan pemimpin terdahulu bila memberikan tanah seluas begitu besar di Genting Highlands, sehingga pada hari ini dia menjadi pusat judi terbesar di Asia Tenggara. Dan bala tu sekarang dah turun ke bawah. Dia dah merebak, dah mula masuk ke tanah-tanah. Cameron Highland contohnya, siapa yang punya? Masuk ke Kuala Lipis, masuk ke Raub, siapa yang punya? Dan ini kalau kita tengok permohonan tanah-tanah yang mereka masuk melalui geran-geran itu, memang ada yang hampir seorang memohon pun hampir 100 ekar seorang. Cuba bayangkan seorang Melayu, seorang peribumi Melayu nak memohon satu tanah, berapa ekar kita boleh? 2 ekar. Nak dapat 2 ekar pun susah. Bahkan ada perkampungan di Matau, di Jengka itu dah bergerak. Macam tu juga Meneroka, akhirnya dirobohkan oleh kerajaan. Dan apa juga usaha yang dibuat oleh orang Melayu, selalunya akan diambil tindakan yang tegas. Sebab mungkin orang Melayu ni tak pandai rasuah agaknya. Dan cepat. Tetapi mungkin cara mereka ini yang bergerak ni, yang saya kata daripada Musang King, tak akan berjaya projek Musang King kalau tak ada musang berbulu ayam. Maka lahirnya projek Musang King ke pencerobohan tanah, dia merata seluruh negeri. Bukan, mungkin Allah nak cetuskan ni di Raub, tapi sebenarnya seluruh negeri Pahang perlu diberi perhatian. Dan bukan hanya di negeri Pahang, saya juga dapat info banyak di Perak, di mana boleh katakan seluruh negara kita, tanah-tanah telah diceroboh. Jadi sebab itu bagi saya ini adalah satu gelombang yang sangat berbahaya. Apalah guna kita menyambut 63 tahun kita merdeka dengan tanah kita milik orang. Tanah-tanah ini sepatutnya menjadi aset-aset pertanian kepada kaum pribumi. Banyak veteran-veteran tentera kita yang putus kaki, kena bom melawan komunis, mati terkorban keluarga mereka, polis dan sebagainya, pesara tentera, pesara
keselamatan kita, mana ada dapat pembelaan. Dan banyak orang-orang yang berjasa dalam membela tanah air ini tak dapat peluang seperti ini. Kerana orang-orang yang menguruskan perkara berkaitan tanah ni lebih suka berurusan dengan orang yang boleh memberi keuntungan kepada usaha itu. Kalau orang tu diberi percuma dengan tidak ada pulangan, mungkin mereka tidak nak tolong. Sebab itu bangsa peribumi Melayu, bangsa yang bukan jenis suka merasuah, maka mereka selalunya akan dipinggirkan. Tetapi kalau orang lain yang poket tebal boleh berurusan dengan wang yang banyak, biasanya dia boleh dapat banyak perkara di dalam kepentingan-kepentingan apa jua projek sekalipun. Jadi sebab itu kita meminta bukan hanya kerajaan negeri bertegas di Raut. Ini Raut ni baru Sungai Calik dengan Sungai Ruan saja. Seluruh daerah Raut. Banyak lagi. Kita pergi lagi sampai ke Teras, sampai ke Ulu Benum Benum, banyak lagi daerah-daerah. Dah dibentuk ya, di Canberra Highland, di Kuala Lipis dan banyak lagi. Itu maknanya kena rush di seluruh tempat. Kembalikan semula tanah-tanah rizak Melayu yang dijamin dalam wasiat 7 Raja Melayu dulu, 7 wasiat Raja Melayu, bahawa 50% tanah kita mesti dipertahankan. Hari ini tanah peratusan Melayu tinggal berapa? 12%. Ganti balik. Jangan jual tanah ini kepada orang lain. Jadi yang inilah kita katakan musang berbulu ayam ini dah menjalankan kerja mereka sejak dulu. Jadi sebab itu orang yang bergerak pada hari ini merasakan hebat. Sebab mungkin tanah itu mereka dakwa sudah ada grant, sudah dapat itu dan dapat ini. Mereka boleh buat di atas paper. Tetapi cara pengambilan itu perlu disiasat. Cara mendapatkan grant itu perlu disiasat. Mungkin ada sogokan dan rasuah berlaku di situ. Sehingga kan begitu mudah mendapat tanah beratus-ratus ekar di atas satu penama. Cuba bayangkan begitu mudah mereka mengauk tanah-tanah ini berbanding dengan rakyat Melayu pribumi yang begitu susah di tanah air kita sendiri. Cuma yang saya minta, pertama, kita bersama-sama jaga nama baik sultan kita, keluarga sultan kita. Ini adalah payung kita. Jangan puak-puak ini dah lah rembat harta kekayaan, golongan yang musang berbulu ayam dah lah rembat rasuah, lepas tu sultan pula dibusukkan. Itu tak betul. Kita kena selamatkan institusi raja kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta kerajaan negeri bukan hanya bertegas dalam konteks enforcement kerajaan negeri. Sebab kita faham orang-orang yang terlibat itu berakar umbi dari bawah sampai ke atas. Maka agensi-agensi kerajaan negeri tidak ada punya tenaga yang cukup dan kekuatan. So sebab itu kita membuat laporan polis. Kita minta federal kekuatan daripada pusat, daripada ibu pejabat HQ turun sebagaimana di Sungai Buloh, turun Menteri Dalam Negeri, turun Ketua Pengarah, turun Ketua Polis campur tangan, turun. Jadi kita nak minta tuanku yang di Tuan Agong bantu kepada negeri baginda di negeri Pahang yang dijaga oleh anak-anaknya. Tolong kerahkan kekuatan supaya polis di Raja Malaysia, SPRM, Jabatan Immigration dan lain-lain agensi yang berkaitan membantu enforcement kita yang ada di bawah. Dan siasat hingga ke akar umbi. Kerana kalau perkara ini tidak dibongkar, disiasat, ditahan, ditangkap, perkara ini takkan boleh dilupakan oleh rakyat, khususnya pribumi Pahang. Dan apa yang kita paling takut, generasi anak cucu kita besok tak tahu nak duduk ke mana. Sebab hidup-hidup tahu-tahu dikelilingi oleh tanah-tanah yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kita takut bumi kita, tempat lahir tumpah tanah datuk nenek moyang kita ini menjadi seperti bumi Palestin, di mana orang-orang Yahudi yang memasuki, yang asalnya cuba menumpang sahaja di negara Yahudi, akhirnya pada hari ini merekalah yang menguasai tanah Palestin dan menzalimi, menindas, membunuh, menzalimi, merampas tanah-tanah dan juga membunuh umat Islam di Palestin. Ini kita tidak mau berlaku. Jadi ambillah iktibar di Palestin itu. Dari sebab itu kita menyeru kepada kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan, khususnya enforcement di peringkat persekutuan, ketua-ketua pengarah dan sebagainya. Alhamdulillah kita melihat SPRM dan sebagainya dah mula bekerja keras di peringkat atasan turun ke bawah. Kita minta PDRM pun macam tu, kita minta Jabatan Immigration pun macam tu, kita minta semua agensi bergabung dengan agensi enforcement yang ada dalam kerajaan negeri, siasat hingga ke akar umbi. Kenapa begitu mudah
tanah-tanah ini ratusan ribu boleh jatuh dengan mudah ke tangan-tangan mereka yang asalnya datang membawa sedikit saja, tetapi boleh menjadi kaya raya, menguasai lebih hebat daripada orang asal pribumi tanah air ini sendiri. Jadi sebab itu kita tidak mahu aretitan perkara ini akan menyebabkan generasi yang kemudian nanti akan merana, menderita kerana tanah-tanah sudah tidak ada lagi, sudah dimiliki oleh orang-orang yang tak sepatutnya memiliki. Jadi sebab itu kita menyeru kepada para pemimpin, kembalilah tugas kita sebenarnya untuk membela agama, bangsa dan tanah air. Jangan bila dah naik kamu lupa tanggungjawab, sibuk dengan masyarakat majmuk. Asal nak sokongan rakyat, marilah kitalah pejuang bangsa, kitalah pejuang tanah air. Tapi bila dah naik, kami nak jaga hati orang. Nak jaga hati orang itu dan hati orang ini. Dan akhirnya kera di hutan disusukan, anak sendiri mati kelaparan. Dan itulah lebih kurang apa yang saya sebutkan dalam pantun saya. Ada pantun ni, ada pantunnya. Bumi Pahang tersohor sungguh. Bumi Pahang ni, negeri Pahang ni tersohor sungguh. Negeri Pahang tersohor sungguh. Tempat lahirnya pahlawan menentang penjajah. 50 tahun tanah hutan rimba kita diceroboh. Adakah pemimpin kita balun rasuah? Terima kasih. Okay.